kita selamat pada zaman akhir ini, supaya iman kita masih tahqiq, masih elok, masih dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman ini zaman orang mula telah rosak, dan semakin rosak dan semakin rosak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wal hadi ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nikmat kesihatan dan nikmat hidup yang Allah kurniakan kepada kita. Mudah-mudahan kita semakin tunduk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tidak sombong dengan apa yang telah dikurniakan oleh Allah ke atas kita. Kerana pada segi akalnya tidak bermakna seseorang yang sombong dengan pemberian daripada Allah, kerana hakikat segala perkara yang ada pada kita adalah anugerah dan pemberian Allah. Dan terlalu rugilah orang yang melupakan keadaan tersebut, dan terlalu cilakalah mereka yang melupakan akan hakikat segala perkara yang telah terjadi ke atasnya. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sambung kitab Minhajul Abidin, muka surat 35. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya zikrullah ta'ala pada tepi syaitan itu seperti penyakit yang dimakan akalah sentiasa dimakan daging pada lembung anak Adam. Seseorang yang nak lepas daripada tipu daya syaitan, seseorang yang nak menghindari daripada tipu daya syaitan, dia kena mengekalkan ingat Allah. Ketika kita mengingati Allah, maka dia sebagai satu penyakit bagi syaitan. Syaitan ini, kalaulah seseorang itu sentiasa mengingati Allah, nescaya jika mana penyakit ada dalam tubuh badan ini, diisyarahkan orang yang ingat Allah ini seumpama seseorang yang mempunyai penyakit pada lembung dia. Dia takkan rasa selesa. Sebab itu syaitan ini tidak akan dapat menipu daya dan menggoda orang yang sentiasa mengingati Allah. Betul, sehingga kan pada hadis yang lain Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang itu tidak akan jatuh kepada perkara maksiat, zina dan sebagainya, selama mana ia masih lagi beriman dan mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seseorang yang apabila tatkala dia lupa Allah, tatkala itulah dia lawan Allah. Bila masa dan keadaan dia lupa Allah, tatkala itulah dia lawan Allah. Ini yang berlaku dalam kehidupan kita. Ketika kita lupa Allah, ketika itulah kita akan buat maksiat. Ketika kita lupa Allah,
ketika itulah kita akan berbuat kejahatan. Kita maki orang semasa kita lupa Allah. Tatkala kita sedar balik dan kita akan istighfar, kita akan kembali mengingati Allah. Itu orang yang tatkala dia buat jahat, masa itu dia sedang lupa Allah. Sebab itu jalan yang selamat untuk kita lepas daripada tipu daya, iaitu tipu daya syaitan. Seseorang yang sentiasa mengekalkan ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, ala bizikrillahi tasma'innul qulub. Orang yang mengingati Allah, hati dia tenang. Tatkala keadaan diri dia sentiasa mengingati Allah, dia akan tenang hidup dia. Syaitan tak boleh ganggu dia. Nafsu dia sentiasa tunduk dengan Allah. Ini golongan-golongan yang tenang, yang Allah janjikan kepada kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan keadaan manusia ini, apabila dia melupakan Allah, pada ketika itu dia akan huru-hara, dia tidak akan tenang. Sebab orang yang ingat Allah ini orang yang tenang. Dan tatkala ia mula melupakan Allah, tatkala itu hidupnya dan dirinya akan keadaan huru-hara. Dan ketika keadaan seorang manusia itu huru-hara, segala pengurusan dia juga huru-hara. Yang mentadbir keluarga tersebut jadi huru-hara. Yang mentadbir suatu negara itu akan jadi huru-hara. Kerana apa? Kerana diri itu telah huru-hara. Kenapa diri itu huru-hara? Kerana diri itu melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan manusia yang tenang, dalam keadaan manusia ini tenang mengingati Allah, keadaan itu yang Allah sebut dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Orang yang tenang, mereka ini sentiasa nak balik bertemu Allah. Hal keadaan mereka ini dalam keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu alam yang ada sekarang dan perkara yang berlaku di sekeliling kita tidak seperti mana 50 tahun dulu, 40 tahun dulu dan 30 tahun yang dulu. Sekarang ini orang membuka aurat, tetapi mereka menghina bukan sekadar membuka aurat, tetapi mereka menghina akan hukum aurat. Zaman ini zaman orang yang meninggalkan salat dan dalam satu keadaan mereka menghina akan hukum salat. Zaman ini zaman mereka yang bangga dengan kejahatan yang mereka buat pada saat ini. Ketika manusia itu melakukan kejahatan dan kemaksiatan, mereka berbangga. Cara mana mereka berbangga? Caranya dengan mereka memamerkan kejahatan dan maksiat itu pada manusia sedunia. Dengan kemudahan yang Allah berikan kepada kita sebenarnya adalah jalan untuk kita balik kepada Allah. Sekarang orang buat maksiat dalam keadaan mereka gembira. Tandanya mereka mempamerkan kejahatan dan kemaksiatan itu kepada seluruh alam. Zaman inilah zaman yang ditakuti sangat oleh ulama-ulama dan salafus salih. Zaman inilah zaman yang menjadi satu zaman ulama-ulama yang hati mereka hidup, mereka sentiasa menjaga agar mereka ini tidak tergolong dalam golongan-golongan yang disebut oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mereka akan bermujahadah dan bertungkus lungus untuk menjadi seseorang yang disebut oleh Rasulullah di dalam hadis. Apa yang Rasulullah sebutkan, bada'al Islam ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Ketika ditanya tentang hadis ini oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa dia ghuraba ya Rasulullah? Mereka lah di kalangan orang-orang saleh. Orang saleh dikelilingi oleh orang-orang yang penuh dengan berbuat kemaksiatan dan kejahatan. Mereka masih lagi dapat mempertahankan akan agama Allah dengan apa yang telah dibuat oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaman ini. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita lihat antara yang disebut oleh musannif dalam kitab ini, antara perkara yang menghalang seseorang itu nak berbuat kebaikan, dia baru nak jalan nak buat baik, disebut kepada kita pada awal daripada Aqabah yang pertama, yang disebutkan tentang jalan orang mula-mula nak buat baik. Setelah selesai Aqabah ilmu makrifah, setelah selesai Aqabah taubat, ada perkara-perkara yang mengganggu kita untuk kita berbuat kebaikan. Antaranya keduniaan. Ini satu jawapan yang lazim dijawab oleh manusia dan sahabat-sahabat kita. Kenapa tak boleh datang masjid, buat baik dan sebagainya, sesibuk. Sibuk itu dengan keduniaan daripada muda sehingga tua, yang kita tak boleh nak selesaikan. Kita kata kita orang bijak, tetapi kita tak boleh menyelesaikan masalah ini berpuluh tahun. Kita kata kita orang bijak, sepatutnya orang bijak ada solusinya. Sebab itu ini yang kita khawatirkan. Kita memang nampak bijak, tetapi bijak pada pandangan manusia, tetapi bodoh pada pandangan Allah. Kita tak boleh selesaikan masalah ini puluhan tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Kita masih lagi tetap ditipu oleh keduniaan yang disebut oleh Abi Yahya bin Abi Zakaria Al-Ansari. Kedua, iaitu nafsu yang sentiasa menipu kita ke arah kebinasaan. Kalau ditanya kepada kita, takut tak mati? Takut. Kenapa takut? Amal saya kurang. Sepatut apabila kita tahu amal kita kurang, kita akan berusaha untuk beramal. Seumpama orang yang tahu bekalan makanan di rumahnya kurang, dia akan berusaha untuk membeli bekalan makanannya. Itu yang dikatakan mereka di kalangan orang-orang yang Ahmad, yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu mereka yang sentiasa mengikut manittaba'a hawahu, mereka yang sentiasa mengikut kehendak nafsunya. Walhal apa yang disebut oleh Nabi, orang yang bijak pada pandangan Allah dan Rasul, mandana nafsahu, iaitu mereka yang sentiasa menyalahi akan hawa nafsunya. Sebab itu kita tahu, tetapi kita tidak percaya. Ini masalahnya. Kita tahu akhirat ini benar, kubur ni benar, syurga dan neraka ini benar, tetapi kita tidak percaya. Begitu yang terjadi kepada Abu Jahal. Abu Jahal ini bukan dia tidak tahu. Dia tahu dan dia percaya apa yang disebut oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi keegoannya
dia mengingkari akan Sayyiduna Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kena ingat perkara ini diingatkan oleh Allah setiap minggu. Innama yu'minu bi ayatina allazina iza dzukiru biha kharru sujada. Yang saya nak bawa tuan-tuan ayat yang hujung. Wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Orang yang boleh buat perkara-perkara yang disebutkan ayat yang sebelumnya, iaitu mereka yang wahum la yastakbirun, mereka yang tidak sombong. Kesombongan ini sebenar membinasakan seseorang. Kesombongan ini yang telah membinasakan iblis. Kesombongan ini yang telah membinasakan Abu Jahal. Kesombongan ini juga yang telah membinasakan Fir'aun. Kesombongan ini juga yang telah membinasakan Qarun. Kita tahu tuan-tuan, tetapi kita tidak meyakini dengan sebenar-benar keyakinan. Tahu ya. Maka jika engkau kata, maka betapa kami ketahui akan tipu dayanya, dan betapa kami mengetahui akan jalannya, kepada demikian itu ketahui olehmu bahawasanya baginya was-was. Syaitan ini kerjanya dia akan tipu kita. Was-was ini maknanya dia akan tipu kita. Was-was ini tuan-tuan ragukan kita. Tatkala kita membenarkan akan syaitan ini, tatkala itu kita mula meragukan agama Allah, meragukan Allah, meragukan takdir Allah. Syaitan ni tuan-tuan, dia tak nak bagi kita masuk syurga ya. Kita dah buat amal baik, dah semayang, dah sujud dengan Allah, dah duduk kepada jalan jannah Allah, lalu dia berusaha keluarkan kita daripada jalan syurga Allah supaya kita masuk neraka Allah. Kita buat baik, kita dan buat baik dan terus buat baik, dia tetap berusaha untuk menghapuskan kebaikan yang kita buat supaya kita tak boleh untuk masuk syurga Allah, sehingga kita bertukar tempat kepada neraka Allah. Ini je target dia. Ini saja fungsi dia. Maka dia akan berusaha menggunakan segala senjata yang ada. Senjata apa dia nak gunakan? Senjata WhatsApp dia gunakan, senjata medsos, media massa, media sosial dia gunakan supaya kita boleh masuk neraka Allah. Dan iaitu menempati anak panahnya yang dipanah akan dia. Tempat anak-anak panah syaitan itu adalah pada qulub orang mukmin, pada hati kita tuan-tuan. Kerana ini kita punya ibu dia. Bila sini mula keras, sini mula keras, tatkala itulah kita mula menjadi ragu kepada Allah. Dia tengok di mana kelemahan kita. Kelemahan kita duduk mana? Kelemahan kita yang menjadi asbab kita boleh masuk neraka Allah, di situ dia akan fokus. Kita lemah pada harta, dia fokus kita di situ. Kita lemah pada makhluk, kita ibadat bagus tuan-tuan, semayang,
itu ibadah baca Quran, tadarus, tetapi kita lemah dengan makhluk, lalu di-attack dengan didatangkan makhluk yang boleh membuat kita masuk neraka Allah. Saya pernah jumpa tuan-tuan orang hebat, tapi dia ni kalah satu je, dia pemarah. Orangnya hebat, sedekah, itu dan ini, tetapi satu je, dia tak boleh tahan marah dia. Syaitan dia akan cari ruang di mana kelemahan kita yang kita sendiri tidak mahu memperbaikinya. Di mana kelemahan kita pada rezeki, dia akan attack situ, sehingga kan kita mula ragu dengan Allah bab ini. Kalau aku tak macam ni, besok macam mana ya? Kalau ini macam mana ya? Kalau ini macam mana ya? Kita mula ragu, diragukan. Tatkala kita ragu, tuan-tuan, malaikat maut mencabut nyawa kita. Mati dalam keadaan kita ragu dengan Allah. Wal-ya'udzubillahi min zalik. Kerja dia mudah. Kenapa syaitan dia berusaha sangat? Kerana dia dah pasti yang dia ahli neraka dan tidak ada peluang untuk balik masuk syurga Allah. Lepas itu dia bersungguh-sungguh. Dan orang yang berakal sepatutnya dia sememangnya daripada jannah Allah dan peluang besar untuk masuk syurga Allah, semestinya kena berusaha bersungguh-sungguh mempertahankan kedudukannya sebagai ahli syurga Allah. Ini sepatutnya. Kita dalam dunia, tuan-tuan, jawatan kita akan mempertahankan sehebat-hebatnya. Rumah kita orang nak robohkan, kita akan mempertahankan rumah kita daripada dizalimi. Begitu sebenarnya jika orang yang memandang akan akhirah itu lebih daripada dunia, dia akan mempertahankan kedudukannya sebagai ahlul jannah Allah. Dia akan mempertahankan kediamannya di dalam jannah Allah. Siapa yang merosakkan ni perkara-perkara ini? Syaitan, dunia, nafsu dan makhluk. Tetapi ketika kita mula ragu dengan Allah, kita tak akan mempertahankan perkara ini. Syaitan dia berusaha sebab dia telah berjanji dengan Allah dan ini permintaan dia, dan dia menerima bahawa dia akan menjadi ahli neraka Allah abadan abada. Dan ini permintaan dia dengan Allah. Kalau saya tanya dengan sesahabat kita dalam masjid kita ni, tak ada seorang pun nak masuk neraka. Persoalannya, kenapa kita tidak mempertahankan sungguh-sungguh kedudukan kita, kediaman kita, harta kita sebagai ahli syurga Allah? Mana hartaku? Inilah amal saleh. Ini harta kita. Amal saleh ini harta kita. Tuan-tuan, nak semayang susah, nak datang masjid susah, nak baca Quran bukan senang, tuan-tuan. Macam itulah ketika seseorang itu memandang harta dunia sehingga dia bercakap dengan anak isteri dia, apa yang ada sekarang hasil titik peluh ayah kita cakap macam tu. Susah ayah cari duit, betul tak? Pernah tak kita dengar? Dan selalu tak kita dengar, ayah cari duit, cari harta ni susah, betul tak? Pernah tak dengar? Ayah susah-susah bangun malam, ayah susah-susah baca Quran. Tetapi senang aja untuk dirosakkan. Kita takkan berpegang perkara tersebut jika tidak ada
kesungguhan kita untuk masuk syurga Allah, kita tak akan berpegang macam tu. Kalau tak ada kesungguhan kita nak masuk syurga Allah, kita tak akan pegang macam tu. Aku nak bangun malam ni susah, aku nak baca Quran ni susah, aku nak pergi masjid ni susah, aku kena jaga, aku kena pelihara. Macam kita pelihara harta kita dalam dunia. Kita ada tanah 2,5 ekar, tiba-tiba orang pagar tanah masuk tanah kita, kita bertindak tak tuan-tuan? Sampai bawa ke pejabat tanah, sampai pergi lawyer dan sebagainya. Kenapa kita mempertahankan? Kita kata itu hak aku. Ketika syaitan mula merosakkan akan harta kita, kita tak mahu mempertahankan. Seolah-olah kita rela ia merosakkan selama puluhan tahun. Sebab apa? Sebab kita tak bersungguh nak jadi ahli syurga Allah. Kita tak bersungguh. Kalau bersungguh kita tahan. Tapi kita tahu syurga tu macam mana, neraka tu macam mana, dan kita tahu tuan-tuan. Sebab itu kalau kita nak berpedat dengan agama, kita tak boleh. Tetapi kita mampu berpenat dengan dunia, kita tak kisah. Penat dengan menghasilkan dunia, kita tak kisah. Penat dalam menghasilkan agama, kita akan berkira-kira. Kalau macam mengaji lama sikit, kita akan kata apa, lamanya ustaz ni, lamanya ustaz ni, lamanya ustaz ni. Tapi pernah tak kita berkira-kira dalam menghasilkan dunia? Lamanya aku berniaga ni, lamanya aku cari duit ni, lamanya aku mesyuarat ni. Kita tak berkira dalam menghasilkan dunia, tetapi kita berkira dalam menghasilkan akhirat. Dan kata dia, mana situ? Dan demikian itu sesungguhnya kenyataannya bagimu, ya. Dan mengenal akan khawatir, ya. Inilah kenyataan kita, ya. Inilah perkara yang nyatanya kalau kita ni tadi, ya, tak dapat mengenal akan tipu daya syaitan, pada ketika itu kita rosak. Sebab itu kita kena kenal akan khawatirnya, bisikan-bisikannya. Yang ni dari syaitan. Sebab syaitan, kata ulama, dia akan halang kita buat baik. Satu. Kedua, ada kalanya dia akan suruh kita buat baik, tapi ending dia jahat. Nampak tak? Saya bagi misal macam ni, ya. Kita kalau nak bagi sesuatu perkara, kadang-kadang kita suka tanggap gambar masuk kat dalam media massa, kan? Dia ada dua keadaan, tuan-tuan. Satu, kita berkehendak orang tengok apa kita buat, tu satu. Jika tidak, hati kita selesai. Kita buatlah macam mana, tunjuk kebaikan kita, hati kita selesai. Alhamdulillah. Ada satu lagi, iaitu kita telah membuka aib si fakir. Agak-agak tuan-tuan malu tak semua orang tahu yang tuan-tuan menerima? Agak-agak lah kalau tuan-tuan duduk di tempat si fakir ini. Agak-agak malu tak tuan-tuan? Ketika kita memalukan dia,
Benda ni tak nampak, sebab malu ni duduk sini. Aku nak buat macam mana, aku terimalah, sebab aku memang tak mampu kan. Jadi orang kampung semua tahu yang dia ni macam ni, macam ni, macam ni. Tuan-tuan, dulu orang boleh sorok, orang sebab itu apa Nabi cakap dalam pemberian, kalau tangan kanan bagi, tangan kiri tak sampai disebut oleh ulama, jika seorang suami di mana tangan kirinya si isteri, kalau suami ni memberi sampai isteri pun tak tahu. Pada ketika kita melihat pada satu sudut bagus, tetapi pada satu sudut yang lain rupanya kita telah membuka aibnya dan mempermalukan akan si fakir ini pada halayak ramai. Dalam satu masa yang kita ni tidak sedar, baik itu ada kesesuaiannya. Ada yang ni sesuai, yang ni tak sesuai. Sebab itu syaitan ini kerja dia akan halang orang buat baik, ataupun dia akan suruh orang buat baik, tapi endingnya dalam keadaan kejahatan. Ni jaga ni tuan-tuan. Tengok bisikan dia, apa yang aku dah kena tipu ni. Dan bahaginya dengan mengenal tipu dayanya, yang ni syaitan nak tipu aku ni, yang ni syaitan dah mula tipu aku ni. Aku dah umur 50 lebih, aku tetap ditipu oleh syaitan, laknatullah. Bahawasanya baginya dayanya itu seperti menempati pukatnya, macam kita masuk di dalam jaring dia, perangkap ni. Yang ni perangkap ni baik tuan-tuan. Kenapa bila tuan-tuan nampak kamera AES tuan-tuan slow? Sebab tuan-tuan dah tahu kalau aku laju nanti selfie kan, betul tak? Nanti selfie kan. Bila dah selfie kena bayar 300. Tuan-tuan nampak tak mudaratnya? Tuan-tuan dah nampak mudarat dia. Mudaratnya apa? 300. Kenapa kita tak boleh fikir kalau yang ni perangkap syaitan, yang ni jaring syaitan, yang ni pukat syaitan, mudaratnya apa? Mudaratnya menghilang akan amal salehku dan menambahkan akan kemaksiatanku. Ni mudarat. Tuan-tuan, semua ni berpunca daripada iman. Kita percaya di mana lagi? Kita percaya pada dunia ini lebih atau percaya pada akhirat itu lebih? Ini perkara yang selalu saya sebut. Kalau kita hilang duit, kita rasa rugi tak tuan-tuan? Ikhlas tuan-tuan jawab dengan saya. Rugi kan? Rugi sangat. Kalau bayar AAS ni rugi sangat kata. Betul tak? Kalau hilang amalan, ada rasa tak rugi? Tuan-tuan jawab, tuan-tuan tak boleh tipu Allah. Tuan-tuan, ketika tuan-tuan memberikan jawapan dalam diri tuan-tuan, ketika itulah didengar oleh Allah. Ketika kita melebihkan percaya kita itu melebihkan akan alam dunia ini lebih daripada alam akhirat, maka kita perlu berfikir di mana kedudukan aku besok di dalam jannah Allah. Ada tempat atau tak? Ada tempat kita atau tak? Yang tu je. Kerana dalam dunia sendiri kita tak mempercayainya. Sebab itu dalam surah As-Sajdah kan saya selalu baca yang ni, ujung dia, farji'na na'mal salihah inna muqinun. Ya Allah,
kami dah yakin. Ya, kami dah yakin. Ya. Sebab itu tuan-tuan, percaya ni mula diangkat oleh Allah dalam hati orang mukmin. Kita belajarkan tentang Allah bersifat baqa, mustahil Allah bersifat fana. Ni dalam tauhid, betul tak? Baqa ini Allah, selain Allah fana, selain Allah binasa. Saya tanya diri saya tanya tuan-tuan, kita lebih percaya pada yang baqa atau lebih percaya kepada yang fana? Saya jelas lagi. Kita lebih percaya pada duit atau yang memberi duit? Kita lebih percaya kepada harta ataupun yang menganugerahkan kepada kita harta? Sebab selain Allah fana, binasa. Yang bersifat kekal hanya Allah. Ini bukan sekadar ilmu tuan-tuan. Sebab itu di dalam ilmu tauhid ada martabat yakin, ilmul yakin, ainul yakin, lagi apa tuan-tuan? Haqqul yakin, kamalul yakin. Kita jangan duduk pada ilmu. Kita tahu Allah baqa, tetapi kita meragui akan zat yang bersifat dengan baqa. Kerana kita tak mempercayai akan yang baqa, kita lebih percaya kepada selain baqa, iaitu makhluk. Kita lebih percaya pada yang fana. Apa tandanya? Bila yang fana kurang, kita risau. Yang baqa kurang dalam hidup kita, tak pernah resah pun. Itu yang kita sebutkan, yang kita sebut selalu pada mulut kita, macam mana ni rezeki, duit. Sebab ini yang dah penuh di dalam kepala kita. Yang fana ini yang penuh dalam kepala kita. Jadi tuan-tuan, pernah tak dengar hadis tentang besok orang mukmin yang ada imannya sebesar zarah tetap juga masuk syurga Allah, tetapi setelah masuk neraka kita duduk mana? Iman kita dah besar mana? Iman kita dah besar mana sekarang? Yang ini yang kita kena fikir tuan-tuan. Yang kita kena fikirkan sekarang, iman aku ini dah besar mana? Baru kita fikirkan aku ni ahli syurga ke ahli neraka. Baik. Kemudian 8.40. Nah sekejap lagi kita berhenti. Saya suara dalam 2-3 hari ni kalau cakap lama sikit dia nak mula hilang, panas ke panas dalam. Baik. Seperti menempati pukatnya yang ia dirikan. Kat mana dia letak perangkap ni? Yang ia dirikan dia, dan yang demikian itu senya kenyataannya dengan mengenal akan tipu dayanya. Jadi kalau kita kenal akan tipu dayanya, selamat. Kat mana pukat tu diletakkan? Kalau dalam amalan ni, kat mana pukat ni? Kat mana perangkap syaitan? Dalam semayang, kat mana perangkap syaitan? Dalam ibadat, kat mana perangkap syaitan? Dalam ilmu, kat mana ada perangkap syaitan?
dalam mengajar ilmu, kat mana dalam ada perangkap syaitan. Kalau dalam kita hidup, kat mana ada perangkap syaitan. Bila kita kenal akan perangkap itu, kita terlepas daripada tipu daya syaitan. Dan akan awda'nya, di mana dia nak hantarnya dan perjalanannya. Syaitan ni apa, di mana hantaran tipu dayanya, kat mana dia hantar. Sebab itu hati yang lalai kepada Allah, pada tatkala itu belalai syaitan mula menguasai hati kita yang lalai kepada Allah. Tuan-tuan, bumi ni tak lama. Tuan-tuan ada Facebook kan? Semua orang ada Facebook lah. Tuan-tuan tengok Sungai Efrat sekarang dah banyak mana kurang. Tuan-tuan tengok penemuan terbaru, dengan surutnya Sungai Efrat, kerajaan Turki telah menemui satu istana lama yang telah lama terbenam di Sungai Efrat. Tak lama dah tuan-tuan. Tuan-tuan nak tunggu apa tuan-tuan? Tak lama dah. Tuan-tuan nak tunggu apa? Yang maklumat yang seterusnya kita tak tahu sahih tak sahih. Mereka telah menemui 99 tan dalam istana, 99 tan emas dalam istana yang mereka temui, dan mereka mengatakan di bawah istana tersebut masih ada timbunan emas. Wallahu alam. Apa yang disebut oleh Rasulullah, besok Sungai Efrat ini akan surut, akan zahirnya gunung emas. Sama ada gunung itu adalah timbunan emas yang banyak, wallahu alam. Kita nak tunggu apa tuan-tuan? Nak tunggu lagi? Kerajaan Arab Saudi nak menzahirkan impiannya, iaitu menjadikan Najat, Jazirah Arab ini adalah negara paling moden. Bila misi mereka 2030, sekarang tahun bila tuan-tuan? Berapa tahun lagi? Berapa tahun lagi tuan-tuan? Kita nak relax lagi? Kita nak relax lagi tuan-tuan? Nak santai lagi? Kita nak ragu lagi dengan Allah? Dalam keadaan dunia semakin tenang, kita nak ragu dengan Allah? Apa yang berlaku di sekitar kita? Orang bermegah-megah dengan berbuat maksiat, orang minum arak, itu ini. Orang bermegah-megah sekarang tuan-tuan, orang Melayu bermegah-megah dengan meminum khamar. Sehingga Nabi sebut pada saat itu, khamar tidak dinamakan khamar. Maknanya mereka ni minum khamar tak macam minum khamar. Mereka minum khamar ini macam minum air yang biasa. Kita nak tunggu apa lagi? Bukan masanya tuan-tuan. Itu saya selalu pesan dengan diri saya dan keluarga saya. Ada masa ni kita beramal lah. Impunlah surah Al-Ikhlas banyak-banyak, supaya kita ni, iman kita tidak diragukan oleh Allah, seperti mana yang disebut oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Darus Samin. Jika mana kita nak mula ragu dengan Allah, perbanyakkan suratul Ikhlas. Impunlah tuan-tuan suratul Ikhlas banyak. Bacalah qul huwallahu, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita nak buat apa? Mulut kita yang Allah bagi ni nak sembang benda sama. Tuan-tuan nak sembang benda apa? Tuan-tuan nak sembang pasal politik yang ada sekarang, duk macam tu lah tuan-tuan. Tuan-tuan nak sembang pasal ekonomi, tak payah lah. Tuan-tuan gunalah mulut. Minta maaf, malam ni saya agak bercakap sentuh benda-benda kadang-kadang tak sepatut saya sentuh pun. Eloklah guna mulut kita. Bacalah suratul Ikhlas banyak-banyak, bacalah salawat banyak-banyak, bacalah tahlil banyak-banyak, supaya kita jadi orang kaya di akhirat dan kita selamat pada zaman akhir ini. Supaya iman kita masih tahqiq, masih elok,
masih dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman ini zaman orang mula telah rosak, dan semakin rosak dan semakin rosak. Kalau orang kata kat saya, Ustaz, besok sampai zaman Al-Mahdi kita boleh berbai'ah dengan Al-Mahdi. Orang laki-laki memang ketika zahirnya Al-Mahdi, seorang laki-laki wajib berbai'ah kepada Al-Mahdi. Persoalannya, kita percaya ke esok? Ketika zahirnya Al-Mahdi, kita percaya ke? Kita sendiri ragu dengan rezeki, macam mana kita boleh percaya dengan Al-Mahdi? Kita sendiri ragu dengan akan pakaian Islam, bagaimana kita boleh percaya dengan Al-Mahdi? Kita sendiri ragu dengan agama Allah. Siapa yang tidak mempercayainya, mereka ini kufur. Betul tak tuan-tuan? Ketika zahir Al-Mahdi, siapa yang tidak mempercayainya sebelum Al-Mahdi zahir, kita dah kufur dulu. Kita tak percaya dengan agama Allah. Maaf tuan-tuan, hatta kita kahwinkan anak pun kita tak boleh ikut Allah. Kita kufur dengan Allah. Kita tak percaya dengan Allah. Yang ni Allah marah, kita langgar juga. Macam mana kita boleh nak jadi orang yang berbai'ah dengan Al-Mahdi ketika ia belum zahir? Kita dah kufur dengan Allah dulu. Mana mungkin orang yang kufur itu boleh berbai'ah dan meyakini akan Al-Mahdi? Agak-agak macam mana tuan-tuan yang kita cakap besar ni? Kita tak mampu lagi tuan-tuan. Kita kahwinkan anak kita, tak mampu lagi. Isteri kita berinai bertatu, anak perempuan kita berinai bertatu. Dia memang pakai tudung, tapi dia buat benda haram. Dia memang pakai tudung, tapi dia menzahirkan akan dada-dada mereka dipandang oleh laki-laki yang bukan mahram. Dia memang pakai tudung, tapi dia memperhiaskan dirinya supaya dipertonton kepada laki-laki yang bukan mahram. Tuan-tuan, apakah Islam tu hanya dengan pakai tudung aja ke? Tuan-tuan, saya tanya tuan-tuan ni, benda tu tak haram ke tuan-tuan? Janji pakai tudung selesai. Kan Nabi kata dalam hadis, Nabi kata apa? Besok umat aku mereka ini berpakaian tapi mereka bertelanjang. Mereka pakai tudung tapi mereka telanjang lagi. Boleh ke tuan-tuan yang kita banggakan, aku akan berbai'ah dengan Al-Mahdi? Sebelum zahirnya Al-Mahdi, kita telah banyak melakukan kekufuran kepada Allah. Macam mana tuan-tuan? Yakin ke kita? Yakin ke kita? Yakin ke kita? Ini yang perlu kita fikirkan tuan-tuan. Ini yang perlu kita bincangkan. Sebenarnya saya tak tahulah kalau apa yang saya cakap ini bertentangan dengan apa yang tuan-tuan dah belajar. Wallahu a'lam. Sebab itu saya selalu bawa benda ni. Saat saya dah semayang, saya dah puasa, yang bergaduh dalam masjid ni orang semayang ke orang tak semayang? Saya tanya tuan-tuan. Yang bergaduh dalam masjid ni orang sujud ke orang tak sujud? Yang gaduh dalam masjid, dalam surau ni orang yang tadarus ke orang tak tadarus? Saya nak tanya diri saya dan tuan-tuan, kita hebat macam mana tuan-tuan? Kata kita hebat ni, kita nak boleh kata kita ahli syurga ni, macam mana kita boleh dakwa diri kita?
Walhal dalam banyak aspek kita kufur dengan Allah. Banyak aspek tuan-tuan. Tuan-tuan, kita beriman dengan Allah, kita tolak Al-Quran, bermakna kita menolak Allah, kerana Al-Quran ini kalam Allah. Kita tolak takdir, yang memberikan takdir itu Allah. Kita tolak malaikat, tak percaya dengan malaikat, ragu dengan malaikat. Malaikat ini adalah makhluk Allah. Tak percaya dengan hari akhirat. Ini yang selalu saya sebut dalam diri saya dan tuan-tuan, dan saya ingatkan. Baik itu soalan yang pertama, tak tanya dulu awak kerja apa awak punya saving banyak mana. Kalau malaikat tanya tu senang. Saving awak dulu banyak mana, dulu awak kerja apa? Oh saya Datuk, saya Tan Sri. Oh minta maaf Tan Sri, minta maaf. Ada malaikat cakap macam tu tuan-tuan. Malaikat tanya kita macam tu ke? Masuk-masuk dalam kubur, awak ni siapa? Saya Ustaz Ahmad. Oh Ustaz, Ustaz yang orang kenal tu ya. Oh minta maaf Ustaz, cium tangan saya. Tak tuan-tuan, tak. Malaikat akan terus tanya kita, Man Rabbuka, siapa Tuhan kamu? Ketika dalam hidup kita telah menghadirkan banyak Tuhan dalam diri kita. Kita memang kata, percaya, yakin Allah Tuhan aku. Dalam satu masa kita bertuhankan makhluk, dalam satu masa kita bertuhankan harta, dalam satu masa kita bertuhankan nafsu, dalam satu masa kita bertuhankan syaitan. Tak boleh bersih ni. Ketika banyak Tuhan yang ada di dalam hati kita, ketika malaikat bertanya kepada kita, Man Rabbuka, ketika itu kita tak boleh jawab sebab kita keliru. Tapi orang yang tahqiq, yakin dengan Allah, dia tidak ada Tuhan yang lain selain Allah, lalu dia terus menjawab, Allah Rabbi, Allah itu adalah Tuhanku. Mudah aja perjalanan dalam dunia. Jaga diri kita sebagai seorang hamba Allah, dan jangan sampai kita dikeluarkan daripada golongan ibadur rahman. Orang benci kita dalam dunia tak apa tuan-tuan. Orang marah kita dalam dunia tak apa, sekejap. Orang tak pedulikan kita dalam dunia tak apa. Tapi jangan Allah tidak pedulikan kita dan Allah marah kepada kita, dan tidak ada satu pun yang dapat menahan akan kemurkaan Allah. Tak ada siapa boleh tahan. Allah tunjukkan kepada kita tentang tempat yang tak sepatut banjir tentang. Siapa boleh lawan Allah? Boleh lawan Allah. Allah tarik harta kita sekejap, didatangkan air, didatangkan ribut, Allah angkat harta kita. Ada orang yang rugi sampai ratusan ribu disebabkan banjir. Tuan, sekarang orang bermegah-megah tuan-tuan. Tuan-tuan tengok dalam media masa, orang buang-buang duit, orang tunjuk duit, orang ada kereta besar, orang tunjuk ada kereta besar, aku ada kereta banyak ini, aku ada kereta ni, aku ada emas banyak ni, aku ada ini. Dan sekali Allah datangkan bala, Allah datangkan angin, Allah datangkan air sahabatnya, merampuh dan mengambil harta kita sekejap. Kalau kita tak boleh fikir lagi, ya? Dan tidak ada satu pun kejayaan bagi orang-orang yang sombong. Ingatlah tuan-tuan, apa yang berlaku pada kita sekelilingnya adalah boleh
kita mengatakan bahasa Allah kepada hamba-Nya. Allah memberitahu kita agar kita kembali kepada Dia. Tetapi kalau kita masih tidak memahami akan apa yang berlaku di sekitar kita, na'udzubillahi min zalik. Tuan-tuan, saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Akhir perbicaraan saya pada bulan ini, mungkin di masjid ini, di surau masjid kita ni, saya tak bagi tahu lagi. Jadi bermula daripada bulan ini, saya amat berharap tidak ada pemberian sagu hati kuliah kepada saya, dan jika pihak surau dan pihak masjid bagi, saya akan cancelkan program di surau ini. Dan bukan surau tuan-tuan saja yang saya buat, saya telah buat di seluruh masjid dan surau yang saya pergi, dan saya akan cakap perkara yang sama. Walaupun tempat itu tempat yang jauh sekalipun, insya-Allah itu yang saya akan buat. Kenapa Ustaz buat macam ni sekarang? Zaman keadaan orang kata, zaman keadaan ekonomi tengah jatuh, Ustaz buat macam ni. Sebenarnya saya nak belajar percaya. Dah puluhan tahun saya terima sampul ni, tuan-tuan. Saya tak nak besok saya keliru di alam barzah, man rabbuka, saya keliru lagi dan terus keliru. Saya nak percaya, saya nak belajar percaya dan percaya dan percaya. Sebab nak dapat percaya dan yakin ni susah. Kenapa Ustaz nak belajar macam tu? Sebab Nabi kata apa? Orang yang menuntut ilmu dan orang yang mengajar ilmu, kaffalahu rizqahu, Allah jamin rezekinya. Dan insya-Allah saya amat berharap kepada pegawai tadbir. Jadi tidak ada istilah Ustaz yang ni sumbangan untuk kuliah pada malam ni. Jika tuan-tuan bagi, saya akan ambil, tetapi saya akan terus batalkan kuliah di surau ini. Jadi ini amaran keras daripada saya. Jadi tuan-tuan pun kenal saya daripada saya kuliah dalam keadaan yang menengking dan menjerit dulu, sehingga sekarang saya dah tak larat. Sebenarnya saya pun dah malas dah, tuan-tuan. Saya tengking dengan orang tak boleh jadi baik, orang tak nak ikut baik. Saya slow lah. Mungkin saya slow ni orang nak boleh baik, mana tahu. Orang boleh dengar kebaikan, mana tahu. Besok dah slow, tak mau juga, saya matilah. Bukan susah sangat, kan? Itu je lah. Tak apalah. Baik, setakat ni insya-Allah ya tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan tolong doakan apa yang kami buat dan saya buat, madrasah kita yang di Pantai Timur dapat berjalan dengan baik, ya, dalam bantuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Alhamdulillah, ya, dan saya syukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya nak update proses madrasah kita yang baru kita buka selama 2 bulan, yang baru saya terima selama 2 bulan, dan kita dah terus jalan. Alhamdulillah, pertolongan Allah demi pertolongan Allah. Tuan-tuan pun tahu sekarang saya tak ada buat kutipan apa-apa. Jadi sekarang saya nak menolak fitnah, sehingga kan perkara ni jadi satu fitnah. Orang kata Ustaz buat kutipan derma, kaya lah tu dengan duit kutipan dan sebagainya, dan mereka tak tahu apa yang kita buat. Sejak pada itu saya kena tutup pintu fitnah ini, dan saya tolak semua benda. Dan saya bukan menolak, Ustaz kami nak bantu madrasah, nak bagi sumbangan ke madrasah, ahlan bik, tak ada masalah. Cuma saya tak buat sumbangan, saya tak minta apa-apa dalam program-program saya. Memang saya tak mahu. Hatta kan ada satu masjid, dia pernah buat dan dia tak minta izin saya, dia buat, dan saya masukkan semua sumbangan itu pada tabung masjid tersebut. Tuan-tuan tolong doakan. Alhamdulillah proses dah naik tiang-tiang surau dan lantai surau. InsyaAllah bulan depan mungkin kita akan naik slab untuk lantai yang atas. Nanti kita akan boleh terus naik, dan mudah-mudahan asbab tempat itu menjadi rahmah kepada kami dan kepada penduduk tersebut. Alhamdulillah tuan-tuan, dengan pertolongan Allah, orang pun lalu datang tengok, angkat doa. Saya pun tak tahu dari mana-mana ada orang datang hantar simik,
orang hantar pasir, bukan sikit tuan-tuan, berpuluh lori dan berbelas lori, berpuluh-puluh lori orang hantar tuan-tuan. Alhamdulillah. Baru ni, dan insya-Allah minggu depan kita akan buat satu program kuliah perdana di tapak madrasah atas permintaan mereka, bukan saya yang minta, tapi mereka asatizah yang minta. Itu kuliah maghrib yang akan disampaikan oleh berbagai Ustaz Azhar Idrus, dan kuliah isyak akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Wadi Anwar. Mereka Ustaz Wadi sendiri yang minta. Dipanggil saya abang. Bang, kita buat sekarang lah bang, dia kata. Saya kata ahlan bi. Ahlan, buatlah, saya kata, tak ada masalah. Semoga menjadi rahmah bir rahmah. Alhamdulillah. Dan semalam ada sahabat kita, jemaah kita di Kuala Terengganu, dia kata, Ustaz, alhamdulillah kita dapat masukkan api di tapak madrasah. Yang bantu kita tuan-tuan adalah orang yang paling atas sekali dalam TMB Kuala Terengganu. Alhamdulillah, mudah-mudahan seminggu tuan-tuan kita dapat masukkan 3 phase dalam masa seminggu. Api itu akan masuk insya-Allah, tiang-tiang pun dah masuk, alhamdulillah. Ini yang dikatakan tuan-tuan. Sebenarnya pengalaman saya, semakin kita menolak, semakin dunia itu akan datang. Sebab itu jika kita benar-benar duduk, kita mula nak menjadi hamba yang benar-benar duduk menjadi hamba Allah, ketika itulah apa kata ulama, maka seluruh makhluk di dunia ini akan berebut-rebut dan berlumba-lumba untuk berkhidmat kepada mereka yang telah berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa qalban khashi'an wa yaqinan sadiqa wa dinan qayyima wa rizqan halalan tayyiba. Allahumma altuf bina fi qulubina ya Allah. Allahumma altuf bina fi qulubina ya Allah. Allahumma altuf bina fi qulubina ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.